Selepas sebulan dia tinggal di rumah tersebut, kehidupannya yang disangka tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi ngeri apabila apa yang dikatakan oleh penduduk ataupun jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah tersebut menjadi realiti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio, seram tapi santai. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Okey, anda masih lagi bersama saya, Samsul Hanif, dan macam biasa saya akan teruskan penceritaan cerita-cerita ataupun kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram dengan bertujuan untuk mengambil pengajaran daripada cerita-cerita tersebut. Okey, untuk kali ini saya akan bercerita sebuah kisah yang dialami oleh Zaki, bukan nama sebenar, yang mana beliau ni menyewa sebuah rumah yang agak menyeramkan, dan di situ juga beliau diganggu oleh seorang nenek tua. Dan haiwan-haiwan peliharaan beliau juga mati. Jadi untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng supaya anda menerima notifikasi jika ada video-video baru yang akan saya upload selepas daripada ini. Dan bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Zaki ni adalah seorang peguam. Selepas 10 tahun beliau menjadi peguam, beliau mula rasa penat, mula rasa bosan dengan bebanan kerja yang tidak berkesudahan. Kehidupan dia ni agak mewah lah, tetapi jauh di sudut hati dia rasa tidak selesa, rasa tidak bahagia dengan kerjanya sekarang. Dan oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Jadi Zaki ni dia buat keputusan yang agak drastik. Tanpa perancangan, dia pun pulanglah daripada Kuala Lumpur, sebuah bandar besar. Dia pulang ke kampung halamannya yang terletak di Tumpat, Kelantan. Jadi apabila pulang ke kampung, beliau carilah rumah sewa untuk disewa. Cari, terjumpalah sebuah rumah yang agak menarik di mata Zaki, yang mana rumah tersebut terletak agak jauh daripada rumah jiran-jiran yang lain. Tetapi oleh kerana pada pandangan mata Zaki ni, rumah ini agak menarik dan pemandangannya agak mengagumkan, jadi beliau setuju untuk tinggal di situ. Pada mulanya Zaki pun agak terkejut kerana tuan rumah ni hanya menyewakan rumah yang agak besar dan menarik ini hanya RM300 sahaja. Jadi oleh kerana sewa yang agak murah, susah nak dapat rumah yang semurah itu, jadi beliau segera bersetuju. Dan seminggu kemudian beliau pun berpindah masuklah ke rumah tersebut. Pada hari Zaki nak masuk rumah tersebut, adalah seorang jiran ni, dia datanglah membantu mengemas rumah apa semua, mengangkat barang-barang kepunyaan Zaki masuk ke dalam rumah. Tetapi sebaik saja nak pulang, dia berpesan kepada Zaki agar berhati-hati ketika tinggal
di rumah ini. Lelaki itu juga berpesan yang sebenarnya rumah ini ada penunggu. Sebab itulah ramai orang tak nak menyewa rumah tersebut. Tetapi Zaki ni dia tak endah pun dengan kata-kata jirannya tersebut. Sebenarnya Zaki ni dia tidak tinggal keseorangan. Dia ada bawa Kitty, Marshmallow dan Atan. Siapa mereka bertiga ni? Mereka bertiga ni adalah kucing kesayangan beliau. Bagi mengisi masa lapang pula, Zaki dia cubalah membela arnab dan juga ayam di kawasan halaman rumah dia yang agak besar. Selepas sebulan dia tinggal di rumah tersebut, kehidupannya yang disangka tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi ngeri apabila apa yang dikatakan oleh penduduk ataupun jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah tersebut menjadi realiti. Pada suatu pagi, Zaki dapati 3 ekor arnabnya tiba-tiba mati, menyayat hati seolah-olah diserang oleh haiwan yang buas. Pada waktu petang hari yang sama, seorang pekerja Indonesia datang membantu untuk membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Tiba-tiba pekerja tersebut memohon untuk pulang ke rumah dalam keadaan tergesa-gesa dan juga ketakutan. Jadi si Zaki ni berasa pelik lah. Dia pun cubalah tengok kanan kiri di sekitar rumah. Tidak ada apa-apa pun yang pelik. Lepas tu beliau cuba untuk melangkah masuk ke dalam rumah. Masa tu berderau bulu roma beliau apabila melihat seorang nenek tua yang sedang duduk di atas kerusi meja makan. Masa tu hanya Allah je yang tahu, katanya, betapa takutnya beliau pada masa itu. Tetapi nenek itu tiba-tiba hilang dari pandangan. Dengan tiba-tiba saja hilang. Pada malam itu Zaki dah tak sedap duduk dah. Dia cuba mengurung diri dia di dalam sebuah bilik bersama dengan 3 ekor kucing kesayangannya. Tetapi perangai mereka bertiga ni agak lainlah pada malam itu. Ketiga-tiga ekor kucing ini tidak boleh duduk diam. Sentiasa berjalan mundar-mandir pergi ke arah pintu seolah-olah nak keluar daripada bilik tersebut. Dan pada masa itu juga Zaki mendengar bunyi cakaran pada dinding dan juga pada tingkap. Situasi tersebut berlarutan sehinggalah Zaki ni terlelap. Masa dia terlelap tu, dia terdengarlah bunyi suara budak menangis. Di samping itu juga ada bunyi benda dibaling ke atas bumbung rumah dan juga bunyi dentuman yang kuat. Seolah-olah ada orang sedang melompat-lompat di atas bumbung rumah tersebut. Tapi Zaki ni entah dari mana datang dia punya keberanian tu. Dia cuba keluar daripada bilik dia untuk menyiasat apa yang ada di atas bumbung rumah tersebut. Jadi berbekalkan sebuah lampu suluh, beliau keluar daripada rumah dan cuba menyuluh ke atas bumbung rumah itu. Masa dia keluar ke halaman rumah itu, tiba-tiba dia terlihat ada beberapa kelibat yang sedang berlari dan tiba-tiba hilang daripada pandangannya. Masa tu dia cuba untuk mengejar ke belakang rumahnya. Tetapi tiba-tiba beliau melihat susuk seorang nenek tua yang menyebabkannya kelu, tak boleh kata apa-apa dah masa tu. Beliau dalam ketakutan yang amat sangat. Tiba-tiba dia berasa pandangannya amat kabur sehinggalah dia rasa gelap gelita. Dia pun tak tahu apa yang terjadi selepas daripada itu. Apabila beliau dah sedar dan membuka mata, rupa-rupanya beliau sedang berada di sebuah rumah milik penduduk kampung di situ. Rupa-rupanya si Zaki ni dia pengsan, dia tak sedarkan diri. Tetapi yang menjumpai beliau adalah seorang pekerja Indonesia. Jadi pekerja inilah yang membawa Zaki ke rumah salah seorang penduduk kampung di situ.
Walaupun tidak ada apa-apa kejadian yang amat dahsyat ataupun pelik daripada itu, peristiwa itu cukup memeritkan, cukup membuatkan Zaki ni serit, membuatkan dia mengambil keputusan untuk kembali semula ke Kuala Lumpur. Jadi cerita ini tamatlah di sini. Sedikit perkongsian ini semoga bermanfaat untuk anda semua. Sebelum saya tamatkan video ini, jangan lupa subscribe dahulu channel ini dan jangan lupa tekan butang loceng. Dan bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jadi saya mohon undur diri dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Bye-bye.